In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya Allah selalu terjemahkan, kalau kamu syukur aku tambahkan, kalau kamu kufur akan nikmatku azabku amat pedih. Ya Allah selalu terjemahkan, kalau kau bersyukur aku tambah, kalau kau tak syukur aku dah beri jalan raya, aku dah beri longgar, kau ingkar juga, nanti azab Allah amat pedih. Bukan tu, itu singkat sangat. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur aku tambahkan, kalau kamu kufur akan nikmatku, yakni nikmat yang diberi kita adalah kebanyakan yang dapat nikmat orang Melayu yang beranak-beranak Islam. Ini nikmat besar, beranak-beranak Islam, beranak-beranak Islam. Maka saya fikir ini nikmat yang kena balas balik kepada Allah. Surga kata itu pulang kepada Allah. Masa Allah dah tentukan kita ni hamba. Ini kata Ustaz dalam zaman ini, kita hamba, kita kena taat. Apa dia nak beri pada kita, kita hamba. Kita nak kena faham sebab kita hamba. Tuan kita nak beri macam mana, dia boleh sebut kalau kita hamba. Kita tak ada kuasa. Kalau dia tak beri nasi, tak boleh makan, macam mana kata apa? Sebab kita hamba. Kita tak boleh demonstrasi dengan Tuan kita, sebab kita dulu jadi hamba. Jadi hamba ni bila sebab hamba ini, dia kena takut kepada Tuan dia kerana dia cinta kepada Tuan dia. Dia cinta kepada Tuan dia. Maka setiap apa yang datang dalam hidup kita, baik daripada bentuk nasi, ataupun jatuh longgang, ataupun terbalik kereta, ataupun dapat rumah banglo, semuanya nikmat. Semuanya nikmat. Bala itu juga satu nikmat. Bala dia dapat takut kerana cinta kepada Allah. Jadi yang ini yang saya tengah belajar sekarang. Yang ini yang saya fahami sekarang. Ketakutan pada Allah dalam keadaan itu. Dalam keadaan maknanya, contoh dalam hidup atas dunia ini, kita takut atas dunia, takut pada neraka Allah. Dalam atas dunia ini, kita takut dengan awi lah. Awi ayat ketiga lain, takut kena pasal awi. Jadi kita awi cakap apa pun dia tak cakap apa-apa lah. Takut nombor dua, katalah kita takut dengan kita jangan cakap Najib lah, sebab dia kena menteri kita baik. Kita cakap kita takut dengan Mahdi. Sebab kalau tak baik dengan Mahdi, nanti Mahdi tak recommend, nanti dapat jadi ejen penonton. Atau Mahdi tak recommend jadi ejen boti ke Langkawi. Jadi kita takut orang kaya sebab takut tak dapat nikmat. Tapi takut yang ketiga ni, hari-hari setelah kita lalu, tapi kita tak perasan. Takut pada bini. Kita takut bini, kita takut bini bunuh kita. Kita takut bini tak sayang kepada kita. Balik rumah masakan tak sedap, pintu lampak buka, senyuman manis tak ada. Begini yang saya maksudkan sekarang. Kita nak takut pada Allah kerana sebab kita cinta. Kita cinta pada Allah. Kalau kita dapat itu setengah hati, kalau saya dapat itu memang saya best. Tapi kata Ustaz, mana yang nak dapat itu, dia kena sampai peringkat namanya Arifu Billah. Yang kita hari ini Arif Billah lagi kita semua ni. Nak sampai ke Arifu Billah yang payah. Jadi hari ini tuan-tuan, sebenarnya ketakutan yang Tuan tunjuk pada saya bermula daripada kawan saya mati itu tadi, yang menolak-nolak saya sampai saya tanya Ustaz apa itu takwa, dan saya masih mencari lagi untuk merasa ketakwaan kepada Allah. Dan hari ini alhamdulillah saya dah start faham. Saya tak sehebat tuan-tuan lagi lah, sebab saya fikir kategori baru dah sebenarnya. Bukan kita baru masuk Islam, baru duduk ke Islam, dalam orang Islam, tapi baru duduk. Kan kata baru masuk, dia bagi saya mu'alaf pula kan. Baru duduk, dulu dah masuk tapi tak duduk, masuk berdiri. Jadi baru duduk nak dengar. Jadi baru saya start mencari dan faham sikit-sikit mengenai takwa ini. Dan insyaAllah saya harap saya akan faham sebelum Allah hantarkan ujian untuk tahu berapa tinggi takwa saya. Ujian itu belum sampai. Setakat hari ini baru kena belajar bahawa kalau kita nak tahu dia macam sekolah, bila kita dah rasa pandai, Tuhan akan beri ujian dan dia tengok kalau takwa tu tak jatuh dalam ujian itu, maka darjat akan naik. Jadi itu cerita takwa saya. Allah Allah. Terima kasih kepada Pak Bob yang cerita peristiwa yang menyebabkan dia berubah daripada mu'allaf kepada orang Islam yang sebenarnya. Tuan-tuan jangan salah faham mu'allaf ni. Kita kalau sebut mu'allaf, kita akan tergambar orang Cina masuk Islam, orang India masuk Islam, kita kata mu'allaf. Padahal tuan-tuan, ramai lagi orang Melayu yang jadi mu'allaf. Betul bercakap. Mu'allaf ni mana apa? Orang yang dilembutkan hatinya. Dia ni, walaupun dia orang Islam, tapi ramai orang yang tak pergi masjid, tak pergi surau.
Nak dilembutkan hati itu supaya datang ke masjid. Nak dilembutkan hati itu untuk ke surau. Bukan senang. Maka itu pun dikaitkan mu'allaf juga. Kita semua mu'allaf nampak sini masih Islam. Mu'allaf India masih Islam. Tak. India Melayu ni orang kata agama ikut mainkan agama. Tapi dulu tak pakai Islam roh kan anak-anak dari kita dia menjadi umurnya. Kalau keluar tudung tak pakai, bagus tunjuk apa tu. Dia boleh buat encouragement tu. Lihat hanya menggunakan jari dan kembali dia terapi yang anak sekalian dia. Padahal benda tu haram. Bukan sembarangan haram. Haram jaga yang mobil. Pada mu'alaf tu. Ada anak dada. Tapi pakai tak tiga lain. Baju t-shirt kau boleh keluar tak SP. Apa boleh cerita kau? Mu'alaf tu. Kan? Nama orang kita tapi tunggu tak pernah pergi. Dia tak pernah pergi. Mu'alaf tu. Jadi kita ni tuan-tuan apa-apa kakak-kakak semua. Kalau tak ada negara, tak ada negara, kita dengan orang yang bermasuk Islam. Kemudian saya berikan cerita abang punya kawan tadi kan. Yang Allah Ta'ala takdirkan sebelum dia sempat buat kebaikan nanti. Itu kena fikir. Saya bila abang cerita bukan dia fikir, aku fikir itu. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan kawan abang waktu mati dan waktu banyakkan umur? Apa hikmahnya Allah Ta'ala? Padahal dua-dua tu orang kacau. Dua-dua tu orang meningkat. Dua-dua tu orang special bila dibuat lagi. Abang-abang dengan nama Allah SWT. Kita tahu nama dia tuan-tuan. Tak ada bahawa tak bagi nama. Ada satu bulan. Ada sebab-sebab keselamatan dan sebagainya. Kenapa Allah pilih kawan abang-abang meninggal dulu? Tapi abang-abang dah bagikan umur. Kenapa? Allahu'alam. Mungkin Allah Ta'ala nak perbaiki lagi. Mungkin amal kita tak cukup lagi. Mungkin saya tadi yang pernah berlaku zaman dulu kan. Yang orang pernah bunuh seramai 100 orang. Dia bunuh. Boleh-boleh nama sembilan dia bunuh. Lalu dia jumpa seorang ulama Bani Israel. Dia kata, wahai ulama, wahai Tok Syekh, aku buat dosa banyak besar. Dia kata, Syekh dia kata dosa apa? Tak apa, Allah ampunkan dosa banyak takut. Aku rasa Allah tak ampun dosa aku. Cakap Syekh tak apa ampun dosa kau. Apa dosa kau? Dia kata, aku dah bunuh 99 orang. Apa kata Tok ni? Oh gila pun kau. 99 apa yang kau? Oh bila Allah takkan ampunkan. Jadi dengan dia macam tu, Mamat yang bunuh orang ni, Cik Nana yang bunuh dengan aku, dia marah. Dia bunuh tu bunuh tu cukup 100 orang. Dia cukup bunuh 1 orang. Tapi masih ada lagi rasa keinsafan nak ubah. Nanti yang canggih ni, dengan Nabi Allah, betapa Allah ni kaya pemahamnya Allah ni. Sampailah yang kata, ini pula seorang guru yang ada sepuluh kata, Allah ampunkan dosa kau selagi mana kau tidak syirikkan Allah, dan kau hijrahlah daripada diri ini. Cara yang mana bertaubat, kau hijrah. Dan cerita tu tuan-tuan tahu. Lalu dia berhijrah. Tapi tak sempat jalan jauh. Baru beberapa meter keluar daripada rumah dia, meninggal dia. Macam mana apa-apa. Dah ada niat nak buat kebaikan, nak derma, keluarkan orang 5,000, nak derma untuk bawa miskin. Dah ada niat. Tiba-tiba Allah tak izinkan tuan-tuan. Maka umat Nabi SAW yang Nabi kata, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, kataba Allahu bihasanatin kamilah." Kama qala Rasulullah SAW. Keuntungan umat Nabi Muhammad, kita baru berniat nak buat kebaikan, belum kau buat lagi, dah dituliskan pahala yang penuh. Baru berniat nak buat kebajikan, belum buat lagi dah dapat pahala penuh. Belum buat, kalau buat Allah gandakan lagi mengikut apa yang Allah kehendaki. Tapi jangan dapat tentang baca hari ini korang pasal niat je. Bagi aku tidak akan niat sudah lah dapat pahala penuh. Buat mengikut apa kita lagi. Ini tuan-tuan, itu cerita yang saya nak harap bagi ahli sedikit lah pengalaman abang-abang. Jadi ada permintaannya kepada abang-abang yang keluar boleh masuk ke dalam. Masa nampak peminat kita dalam malam malam ni, siapa-siapa dekat tiang-tiang tu, cuba-cuba lah masuk menurut kat dalam ni. Okey, abang-abang Jadi tuan-tuan kita pengalaman. Dan saya baca tau buku pasal kehidupan abang-abang ni. Saya cerita, bila saya hari baca buku tu, air mata saya mengalir tuan-tuan. Pasal saya ni bukan dah jiwang sangat, tak jiwang pun dah kuning. Tapi bila saya jumpa dengan seorang manusia yang insya-Allah saya janji dan tuan-tuan semua istiqamah dalam Islam dan mati insya-Allah. Amin. Amin dan tuan. Orang nak amin pun tak mau pilih melampau sudah. Saya bila tengok kreditan hidup abang Spok dia daripada kecil, lepas tu dia besar, dia duduk KL, dia join dengan Pulau Melaka, dia jadi Maharaja Raja Lawak, tak apa Mak Lamping, semua-semua lah.
Di kampung-kampung datang pemuda ni, tengah-tengah ni macam tu. Mati lagi ada rahmat Allah supaya dia balik ke pangkal jalan. Itu yang mahal tuan-tuan. Siapa sangka dapat rezeki? Bukan semua orang dapat. Ada orang dah hijrah dah, suruh balik ke dalam. Ada orang dah keluar, suruh balik ke dalam. Jadi benda-benda ni semua kalau takkan ada rahmat Allah, tak dapat dia. Ya, abang buat pun cerita. Bila dia berhijrah dalam dunia bagi ni, dunia hitam ni, dunia perjuangan ni sekarang, ujian dia ada. Ada ujian dia pun ayah dia digelai marah dia. Ayah dia kau jangan main. Digelai dan berlain tu marah dia lagi. Jadi tuan-tuan, kita nak tanya Abang Buang soalan yang ketiga. Kita ada 4 soalan malam ni. Pasal malam ni Abang Buang pukul 9. Dia ada satu lagi siapa tuan-tuan dekat nombor sopelan. Kuat tengok. Jangan main pun tu. Anak pun tak sampai makam ni lagi tuan-tuan. Anak makam ni ada sebab ni je lah. Itu pun orang tak pernah kena ada puja pun lah aku ni. Okey tuan-tuan, Abang Buang sepanjang Abang Buang berhijrah dalam perjuangan Islam dan negara, perjuangan dakwah, apakah bentuk-bentuk ujian yang Abang Buang hadapi? Kot-kot ada orang apot, ada orang penyampas, ada orang kata, dan macam mana Abang Buang hadapi menjadi sebagai motivasi kepada kawan-kawan ini jangan ubah, nanti malu-malu tidak ubah. Silakan. Rasa macam ujian ada lah, tapi rasa macam biasa. Sebab kita dah lalu satu zaman kehidupan dulu, kita biasa susah. Masa pemuda kita pun biasa lapar, biasa susah, tak ada duit, tak makan. Jadi bila sampai dan ni antara dia punya ujian yang besar ialah apa? Ialah tawaran lakon. Masih tak berhenti-henti, saya pun tak tahu. Tes itu apa? Kita tak tahu. Haji nak bagi, memang betul nak bagi. Sebab mahal-mahal lah. Kan? 20 lebih ribu. Yang masa hari terakhir sebelum menyertai perjuangan Islam, ada 2 kontra 42 ribu. Jadi kalau pelakon ni 2 bulan lepas mau masuk pelakon dulu 2 bulan lepas tu mau masuk perjuangan Islam, dapat 42 ribu masuk perjuangan Islam sebagai orang kaya. Tapi kalau dalam 2 bulan tu mati, tak boleh ya, tak jadi. Tak jadi. Dah masuk, lepas tu dia datanglah bab nak bayar-bayar ni kan. Jom kita jawab kan. Rumah bukan dekat 2,000 sebulan. Masa dulu dah ikut senang bulan sebelumnya, beli rumah besar bayar besar lah. Jadi sekarang nak lari pun tak ada orang halau. Masa rumah tu kita pinjam bank. Jadi nak bilang kawan dia tak tahu, dia pula kawan bayaran rumah. Boleh pula kawan sebab dia orang kaya, dia rumah lah, dia lah. Tapi lepas dia bayar adalah benda-benda lain pula. Kereta pula tak ada banyak sangat Ustaz ni. Aduh, tiba-tiba datang Ustaz Ridwan. Ustaz Ridwan mana? Buku sujud. Jual buku boleh pula bayar kereta dulu. Macam tu lah dia. Jadi anak ingat kalau Ustaz tak tulis ni cakap kanan. Jadi kalau kita tinggalkan satu benda, ingat lagi kata kalau kita betul-betul tinggalkan satu benda itu kepada Allah akan gantikan dan satu benda yang lebih baik. Ustaz cakap. Ustaz kadang-kadang dia cakap kita terlupa. Saya tahu bila saya rujuk pada ayat Quran ayat saya, dia akan mana bawa? Dia tanya saya balik. Padahal kita dengar. Jadi tak apalah soal dia Ustaz. Kita ni bawa Ustaz. Jadi bila kita dengar tu, kita tengok beginilah rupanya Allah bayar satu benda lebih baik. Sampai yang terakhir kali saya datang ajak Ustaz. Kali saya ajak Ustaz tak rumah makan dia, kita melupakan. Sebenarnya saya ada Ustaz makan tu, sebenarnya Ustaz tak tahu. Itu saya buat majlis kesyukuran. Tapi saya dengan Ustaz, sebab rumah saya baru ada api balik. Dan tak ada api lebih kurang seminggu je lah. Dan tiba-tiba baru dapat balik. Ada duit rezeki, payah kurang apa ni, jual buku dia payah api. Dapat RM7. Bawa Ustaz datang, tapi tak payah baca doa selamat pun. Tadi bawa Ustaz tu sebagai satu kita tahu orang yang paling kita kena raikan adalah orang-orang yang alim. Jadi kita nak bersyukur. Jangan kita nak bersyukur nak buat duit, kita bagi kaki-kaki kita highland, tak guna. Kita bagi orang